Sabahal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alimah ucapkan kepada semua murid tahun 5 Al-Ghazali Seriti Tahfiz Ibadur Rahman. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nyawa, diberikan peluang untuk menuntut ilmu di dalam kelas PDPR kita. Okey, seperti biasa sebelum kita mula kelas, boleh tutup dulu video ni. Baca doa seperti yang kita selalu baca dalam kelas. Dan juga boleh mula semula video ni selepas daripada bacaan doa. Dah. Okey, ahlan wa sahlan dalam kelas sirah. Okey, hari ni Mu'alimah nak tunjuk sedikit dulu gambar makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi di Madinah. Okey, kalau insya-Allah kita diberi peluang oleh Allah untuk pergi Madinah, kita boleh melawat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tanamkan cita-cita, doa banyak-banyak supaya kita boleh sampai di sini dah. Okey, hari ni hari Khamis 9 September 2021. Sedar tak sedar sebenarnya kita dah masuk hari terakhir kita belajar tentang pelajaran 6 iaitu kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebenarnya ini adalah minggu ke-6. Bermaksud 6 kali kelas dah kita belajar sedikit demi sedikit tentang peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan tengok balik satu persatu sedikit-sedikit apa yang kita belajar di dalam tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Okey, jadi kita mulakan dengan berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, benda yang pertama, perkara pertama yang kita belajar di dalam tajuk ini adalah Hajjatul Wida. Okey, Hajjatul Wida ialah haji perpisahan. Okey. Haji perpisahan ni adalah haji yang pertama dan juga haji terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali sahaja Nabi buat haji, melaksanakan haji, dan ini menunjukkan sekali sahaja sebenarnya umat Islam pun wajib menunaikan haji. Sekali sahaja yang wajib dah. Okey. Selama 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, baginda tidak berkesempatan menunaikan fardu haji. Okey. Pada tahun berikutnya Nabi isytiharlah bahawa baginda akan ke Mekah untuk mengerjakan haji. Jadi selepas pengisytiharan tersebut, orang ramai berkumpul di Madinah untuk mengerjakan haji dengan baginda dah. Okey. Kita tengok. Pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah. Inilah Rasulullah bersama 90,000 umat Islam menuju ke Mekah dengan tujuan mengerjakan haji. Ramai kan? Daripada yang mula-mula tu sikit je kita kan? Okey. Sekarang masa ni umat Islam dah ramai. Okey. Haji perpisahan ataupun haji selamat tinggal. Okey. Seterusnya. Okey. Dalam peristiwa Hajjatul Wida' ni, Nabi juga ada buat berkhutbah. Okey. Secara umumnya khutbah Nabi ni berkisar tentang akhlak, hukum dan juga hubungan antara umat Islam. Okey, dan pada masa ni juga Nabi memberitahu yang agama Islam pada hari ini telah sempurna. Okey, jadi yang ni yang kedua adalah yang Mu'alimah ayat tadi lah. Khutbah perpisahan. Dalam Hajatul Wida' tu ada Nabi berkhutbah di Arafah, iaitu kita panggil dia sebagai khutbah perpisahan. Dan apa isi? Ada beberapa isi. Kat sini ditulis 7 isi khutbah perpisahan, iaitu tidak mengamalkan riba. Nabi menyeru kita supaya tidak mengamalkan riba, menunaikan amanah yang kepada yang berhak dengan baik, bersikap baik terhadap wanita,
menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan, menjaga agama daripada tipu daya syaitan. Jadi kita kena kenallah tipu daya syaitan dan menganggap setiap orang Islam bersaudara, tidak menuntut bela di atas kematian seseorang. Ini antara isi khutbah perpisahan Nabi Muhammad SAW pada Hajjatul Wida atau haji perpisahan di Arafah. Okay, yang ketiga, kita belajar juga tentang reaksi ataupun respon sahabat-sahabat terhadap khutbah perpisahan. Okay, bila dia dengar khutbah perpisahan tu, secara umumnya para sahabat ni merasa hiba ataupun sayu bila dengar, kan? Okey. Tapi ada juga yang sahabat yang bergembira. Ada sahabat yang bergembira kerana pada masa tersebut dia ucapan Nabi tu berkisah tentang kesempurnaan agama Islam dah. Maksudnya tugas Nabi untuk menyampaikan agama Islam ni dah sempurna. Jadi dia gembiralah, bukan dia bergembira sebab dengar kata Nabi ni seolah-olah nak meninggal, tapi dia yang bergembira tu adalah kerana agama Islam telah sempurna. Okey. Yang keempat yang kita belajar ialah peristiwa pada hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok kat sini ada juga diceritakan bila Rasulullah mula sakit, iaitu pada hari-hari terakhir bulan Safar tahun 11 Hijrah. 10 Hijrah Nabi buat Hajjatul Wida. 11 Hijrah Nabi mula sakit, kan? Okey. Pada waktu tersebut juga Nabi dia tak dapat mengimamkan beberapa solat jemaah. Jadi dan tidak dapat mengendalikan beberapa urusan negara. Jadinya Nabi meminta Abu Bakar yang ganti dia. Ada sebab kat sini. Okey. Dan seterusnya kat sini juga yang pentingnya ialah tarikh kematian Nabi, iaitu hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Tahun yang sama Nabi sakit, 11 Hijrah. Pada waktu tersebut usia Nabi 63 tahun. Dan dimakamkan di makam yang Mu'alimah tunjuk tadilah, iaitu di Masjid Madinah atau Masjid Nabi. Bersebelahan dengan rumah Sayyidatina Aisyah. Okey, yang kelima, kita belajar tentang reaksi sahabat pada hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ada beberapa orang yang sebut namanya di dalam peristiwa ini ialah kalau secara umumnya para sahabat ni dia jadi bingung dan suasana tu jadi kelam kabut, huru-hara, kan? Okey. Dan disebut juga tentang Saidina Umar Al-Khattab ni, dia tak terima mula-mula. Dia macam tak boleh terima kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kerana dia terlalu sayangkan Nabi. Tapi Abu Bakar walaupun dia sangat rapat dengan Nabi, tapi dia rasional lagi dia sabar. Lepas tu dia tenangkan semua kaum muslimin. Disebut semula ayat Al-Quran yang Nabi pernah baca yang mengingatkan umat Islam tentang Nabi ni hanyalah seorang Nabi. Dan umat Islam selepas kematian Nabi akan kena tetap menyembah Allah dan juga Allah yang kekal dan juga menganut lagi agama Islam. Mempertahankan lagi agama Islam. Okey. Yang keenam, kita belajar tentang wasiat. Wasiat atau pesanan Rasulullah SAW yang penting kepada umat Islam sebelum baginda meninggal. Okey, kat sini diceritakan beberapa lah. Contohnya Nabi tekankan sangat tentang solat. Tidak berbunuh-bunuhan atau berperang. Tak boleh merampas harta orang lain. Tak boleh buat riba, tak boleh melakukan riba. Melaksanakan tanggungjawab dan hak-hak kaum wanita dengan baik. Berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah kerana
jika berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah kita tak akan sesat buat selama-lamanya dan jumpa jalan yang sebenar menuju ke syurga dah. Tidak ada Nabi lagi. Nabi pesan bahawasanya baginda adalah Nabi terakhir dah. Tak ada Nabi dah selepas baginda. Dan Nabi berpesan juga tentang apa yang kita belajar dalam rukun Islam kan. Solat, puasa, zakat, haji. Okay. Nabi pesan juga untuk kita mentaati pemerintah ataupun pemimpin kita selagi mana ia berada di atas landasan Islam. Dah. Kena pertahankan, kena taat. Walaupun ada perkara yang dia suruh buat yang kita tak suka. Contohnya seperti SOP yang kita terpaksa semua hadapi masa COVID-19 ni dah. Yang ketujuh, kita belajar tentang penentuan khalifah pertama yang akan gantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi senanglah, bukan senang, tapi Nabi dipilih secara terus atau langsung daripada Allah kan. Nah, sekarang bila Nabi meninggal, kita manusia yang terpaksa memilih pengganti Nabi untuk jadi pemimpin. Bukan pengganti untuk jadi Nabi, tapi pengganti untuk jadi ketua umat Islam dah. Okey. Dan ada beberapa nama lah yang dicadangkan di sini iaitu Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Abu Bakar. Pertemuan tu kan. Akhirnya dipilih Abu Bakar. Hujah yang paling kuat adalah Nabi sendiri yang pada detik-detik kematian Nabi tu, Nabi sendiri yang meminta Abu Bakar untuk menggantikan baginda jadi imam dan juga mengendalikan beberapa urusan negara pada waktu Nabi sakit dah. Okay, jadi maksudnya Nabi tu memang memilih dah Abu Bakar dah sebagai pengganti baginda. Okey, kita tengok pula yang ke-8. Selepas daripada tu kita tengok kelebihan Abu Bakar As-Siddiq ni. Banyak kelebihan Abu Bakar As-Siddiq ni. Beliaulah adalah lelaki yang mula-mula sekali memeluk Islam, sangat dipercayai oleh Rasulullah. Dalam ramai-ramai, Rasulullah pilih Abu Bakar sebagai teman untuk berhijrah ke Madinah. Berpengalaman memimpin sebab dia selalu juga dengan Nabi dan Nabi pernah melantik jadi ketua rombongan haji ke Mekah kan pada tahun 9 Hijrah. Beliau iaitu Abu Bakar As-Siddiq lah yang Nabi sebut untuk menggantikan baginda jadi imam solat dan mengendalikan urusan negara semasa baginda sakit. Sahabat Nabi yang paling tua umur dia dah. Okey, jadi yang terakhir ialah kesimpulan dan pengajaran yang kita dapat daripada tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Okey, yang ni awak boleh tengok pada buku teks awak muka surat 59. Kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia biasa seperti yang lain kerana tidak kekal seperti Allah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang setia. Kena tiru Abu Bakar ni. Dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berakhirlah zaman Nabi dan Rasul kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan terakhir Allah Subhanahu wa taala. Okey. Untuk latihan pada hari ini, buku aktiviti muka surat 39 ni. Latihan 8 yang Mukadimah tak bagi awak buat minggu lepas dah. Hari ini awak boleh buat dah. Susun mengikut turutan kisah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan susun yang ini nombor 1 sehingga ada muka surat sebelah nombor 5. Susun semua ni. Dan juga tulis dengan susunan yang betul. Tulis yang awak susun tadi tu dengan susunan yang betul. Senang je kan? Okey, jadi setakat itulah dulu apa yang kita belajar tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan menandakan kelas sirah tak ada dah pahan ni dah. Pahan ni kita akan buat ulang kaji tajuk-tajuk yang kita dah pernah belajar untuk menguatkan lagi kefahaman kita. Okey, jadi kita berhenti dulu kat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas daripada cuti. Atau boleh masuk Google Meet dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa' ma'assalamah.